Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersua kembali. Berita berkenaan pencerobohan masuk pendatang asing tanpa izin parti pasti menjadi tumpuan masyarakat Malaysia ketika ini. Lebih-lebih lagi, kemasukan mereka boleh menambah angka penularan jangkitan COVID-19 dengan mewujudkan kluster jangkitan yang baru. Maritim Malaysia menerusi Benteng baru-baru ini sekali lagi berjaya mematahkan cubaan parti menyeludup masuk. Bukan setakat itu, parti terbabit juga disyaki dalam usaha melakukan aktiviti penyeludupan susulan bot yang dinaiki adalah bersaiz besar dan berkupayaan tinggi. Ikuti laporan penuh bersama Hazrina Zuraidin. Dalam keadaan suasana tenang, siapa sangka 4 individu pendatang asing tanpa izin parti nekat membolosi sempadan perairan negara. Meskipun sempadan perairan negara ketika ini dikawal rapi menerusi Benteng. Keempat-empat mereka berjaya ditahan hasil maklumat pengesanan sistem pengawasan laut swasla Maritim Malaysia yang akhirnya berjaya menggagalkan usaha nekat itu. Kejayaan operasi ini bermula dengan penerimaan maklumat risikan Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan yang kemudiannya disalurkan kepada Pusat Operasi Sistem Pengawasan Laut Swasla sekitar jam 7.30 petang 20 Oktober lepas. Pemantauan rapi radar swasla berjaya mengesan satu pergerakan curiga bergerak dengan kelajuan 15 knot dengan jarak 9 batu nautika dari garis sempadan TSS menuju ke beacon Tanjung Gabang. Atas maklumat itu, pasukan operasi telah diatur gerak bagi tujuan memeriksa pergerakan curiga. 2 bot pemintas kelas peti digunakan dengan kedua-duanya mempunyai keupayaan 700 kuasa kuda telah bersedia di 2 posisi berbeza dalam keadaan siap siaga sementara radar swasla terus memantau pergerakan bot yang mencurigakan itu. Setelah swasla mengesahkan posisi terkini suspek curiga, bot pemintas pertama digerakkan ke arah sasaran dengan kelajuan 45 knot dan akhirnya kelibat suspek curiga ditemukan. Menyedari kehadiran Maritim Malaysia, suspek bertindak menukar haluan untuk berpatah balik ke garis sempadan dengan niat meloloskan diri. Bot suspek dipandu laju sekitar 50 knot, namun usaha itu berjaya dipatahkan dengan kecekapan pengendalian bot oleh anggota bot pemintas Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan. Bot pemintas kedua yang ditempatkan di posisi lain pada awalnya juga turut membantu dalam usaha mengepung pergerakan bot suspek di posisi 7.6 batu nautika barat daya Tanjung Sepat, Selangor. Bot yang dibawa suspek didapati kosong tanpa sebarang muatan. Langkah-langkah yang perlu diambil terutama dalam keadaan suasana sekarang iaitu spesialis Benteng kita lebih utamakan kepada SOP yang telah ditetapkan di mana sesuatu operasi sebagai ketua bot kita telah menerangkan dari segi keselamatan diri dengan peralatan yang sedia ada pada kita dalam keadaan siap siaga. Dan pada ketika kejar-mengejar itulah saya juga telah mengarahkan jurumudi supaya sentiasa berada dalam waspada sehingga tercapai atau berjayanya misi kita pada ketika itu. Bot pancung berwarna hitam tanpa nombor pendaftaran yang menggunakan 4 unit enjin sangkut 200 kos kuda bersama 4 lelaki berusia lingkungan 38 hingga 50 tahun warga Indonesia dibawa ke JT Maritim Negeri Melaka dan Negeri Sembilan untuk disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 Palang 63. Di negeri Sabah, Zon Maritim Sandakan pula berjaya mematahkan cubaan menyeludup rokok putih dengan nilai anggaran RM3.98 juta di kedudukan 6.1 batu nautika timur laut Tanjung Keswarina, Pulau Tetabuan pada 22 Oktober lepas. Ketika bot Zon Maritim Sandakan membuat rondaan Benteng, sebuah bot lain tempatan dalam keadaan mencurigakan ditahan dan diperiksa. Hasil pemeriksaan menemui lebih kurang 398 kotak berisi 19,900 karton rokok putih disyaki cuba diseludup masuk dan dipercayai kesemua rokok putih itu untuk diniagakan untuk pasaran tempatan. 6 awak-awak termasuk tekong berumur antara 20 hingga 54 tahun disyaki warga Filipina ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah serta lesen bot yang telah tamat tempoh.
Nilai keseluruhan rampasan rokok putih berserta cukai termasuk bot dianggap bernilai 4.9 juta ringgit. Bot bersama awak-awak dibawa masuk ke jeti Zon Maritim Sandakan untuk diserah kepada pegawai penyiasat untuk disiasat di bawah Akta Kastam 1967, Akta Imigresen 1959 Palang 63 dan Akta Perikanan 1985. Kita beralih ke segmen Cari Lamat. Beberapa hari lalu, negara dikejutkan dengan insiden kemalangan di laut membabitkan sebuah kapal penyelenggara MV Dayang Topaz yang terputus salah satu kabel sau lalu menyebabkan kapal berkenaan tidak seimbang dan hanyut lantas melanggar pelantar minyak Barambi di posisi 7.7 Batu Nautika Kuala Baram Miri. Maklumat awal kecemasan diterima Maritime Rescue Coordination Centre MRCC Putrajaya daripada kapal Sapura Constructor pada jam 6.45 pagi. Seterusnya, operasi mencari dan menyelamat diaktifkan. Kru kapal penyelenggaraan minyak dan gas Dayang Topaz maut manakala 185 berjaya dalam insiden kapal MV Dayang Topaz merempuh sebuah pelantar minyak. Pencarian apatun SAR telah jalankan di mana 4 orang kru hilang sewaktu minyak dan gas Dayang Topaz maut manakala 185 berjaya 124 orang telah berjaya diselamatkan dan 62 kru masih berada di atas kapal. Kejadian berlaku apabila kabel sau kapal itu terputus dipercayai akibat cuaca. Dua mangsa yang maut dalam insiden kapal Dayang Topaz merempuh pelantar minyak semalam dikenal pasti. Dalam insiden kemalangan itu, seramai 187 anak kapal terlibat, 2 warga Indonesia selebihnya warga Malaysia. Daripada jumlah itu, 185 anak kapal berjaya diselamatkan, manakala 2 anak kapal warga Malaysia disahkan terkorban. MRCC Putrajaya bertindak selaku penyelaras cari lamat di laut dalam mengkoordinasikan kapal Sapura Constructor untuk bergerak ke lokasi bagi mengesan lokasi sebenar MV Dayang Topaz dan melantik kapal tersebut selaku on-scene coordinator. Laporan yang diterima MRCC Putrajaya ketika itu mengatakan terdapat 125 anak kapal telah terjun ke laut akibat keadaan kapal yang hilang keseimbangan sementara 62 lagi masih berada di atas MV Dayang Topaz. MRCC Putrajaya ataupun Maritime Rescue Coordination Centre Putrajaya adalah merupakan sebagai pusat penyelaras kepada operasi-operasi SAR yang dilakukan oleh Maritime Rescue Sub Centre MRSC yang terdapat di Malaysia, iaitu terdapat 5 MRSC di Malaysia, iaitu MRSC Kuching, MRSC Kota Kinabalu, MRSC Langkawi, MRSC Kuantan dan juga MRSC Johor Bahru. Jadi peranan di MRCC Putrajaya ini adalah untuk memantau dan menyelaras aktiviti operasi SAR yang telah dilaksanakan di MRSC. Semasa usaha menyelamat giat dilaksanakan, dilaporkan keadaan cuaca di laut tidak baik. Tiupan angin kencang mengakibatkan laut bergelora dengan ombak mencecah paras ketinggian hampir 5 meter. Koordinasi cari lamat di laut itu membabitkan penglibatan banyak aset, iaitu 3 aset laut maritim Malaysia, 13 aset laut bersama sebuah pesawat udara daripada syarikat minyak dan gas Petronas, Shell, TUDM, Bomber, National Search Coordination Centre NSCC Brunei yang menugaskan sebuah pesawat udara daripada Brunei Shell Petroleum dan komuniti maritim setempat di Miri untuk bantuan penyelamat. Zon Maritim Miri pula telah mendirikan pangkalan hadapan cari lamat di jeti Pelabuhan Miri yang menyaksikan seramai 159 pegawai dan anggota pasukan keselamatan yang terdiri daripada Maritim Malaysia, pihak berkuasa pelabuhan, PDRM, Bomber, APM, pasukan tentera, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Laut Malaysia, Jabatan Kerja Raya, Petronas dan Shell terlibat. Operasi cari lamat ditamatkan pada jam 8 malam hari yang sama setelah kesemua mangsa selamat dibawa mendarat di Pelabuhan Miri bagi tujuan rawatan lanjut. Maritim Malaysia menerusi MRCC Putrajaya dan MRC Kuching merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua jabatan dan agensi kerajaan, swasta, pihak berkuasa Brunei, komuniti maritim di Miri serta individu perseorangan yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam misi tersebut. Berikutan insiden itu, kru MCG Report berkesempatan menemubual penganalisis dan penyiasat bebas Kapten Bersara Abdul Rahman Omar Tun Muhammad Hanif TUDM yang juga merupakan seorang bekas pegawai kanan dan pakar keselamatan yang pernah berkhidmat bersama Sapura Kencana Petroleum Berhad bagi mendapatkan pandangan dan ulasan beliau berhubung insiden kemalangan MV Dayang Topaz.
Katanya, insiden kemalangan yang berlaku tidak sepatutnya berakhir dengan suasana cemas dan panik. Memandangkan kesemua petugas industri minyak dan gas, terutamanya di kapal, mahupun di pelantah, telah dibekalkan dengan persediaan awal, langkah-langkah mencegah dan mengatasi kecemasan, menerusi siri latihan dan eksersis yang kerap. Jadi kalau kita lihat, kejadian tersebut berlaku lebih kurang 6.25 pagi apabila kapal Dayang Topaz telah menghentam platform Baram Bravo, dan kemudiannya berlaku keadaan kelang kabut dan master pada kapal Dayang Topaz telah berhubung dengan Sapura Constructor dan memberitahu bahawa dia punya mooring line telah putus, mengakibatkan kontak dengan Baram B platform, dan ada di antara kru dan para pekerja di atas kapal tersebut yang terjun ke dalam laut untuk nak menstabilkan kapal. Jadi kita lihat di sini maklumat yang ini diterima oleh Sapura Constructor dan diberikan kepada MRCC. Pemerhatian pada saya tidak datang satu keadaan di mana perlunya anak kapal terjun ke laut, sebab nombor satu, keadaan laut adalah bergelora. 4.5 meter bukan satu benda yang main-main. Kita nampak juga apabila mereka launch life raft semalam, ada life raft yang terbalik. Dan ini pun saya berbincang juga dengan master-master lain dari Malaysia dan juga daripada Singapura berkenaan dengan keadaan ini, dan mereka juga bersependapat dengan saya, sebenarnya keadaan itu tidak selamat untuk launch life raft. Apa yang patut mereka adakan ialah mereka boleh master semua anak-anak kapal, memaklum kepada mereka untuk pakai life jacket siap untuk lihat apa saja keadaan yang mungkin memerlukan mereka untuk meninggalkan kapal. Tetapi dalam pada itu juga, selepas menghentam platform, sepatutnya master telah mendapatkan maklumat daripada damage control party sama ada hull breach ataupun tidak. Kalau tidak ada hull breach, tidak ada kemasukan air dan sebagainya, maka tidak perlu. Apa yang dia perlu buat ialah pull out daripada kawasan tersebut. Nombor dua, sekiranya terdapat hull breach, teruk ataupun tidak, kita boleh isolate kompartmen tersebut. Kalau ada flooding di dalam, sebab kapal jenis tu dia mempunyai banyak tangki-tangki, holding tank, maka dia boleh lakukan counter flooding untuk menstabilkan balik. Namun disebabkan tindakan terjun ke laut telah berlaku, mahu tidak mahu, usaha menyelamatkan anak-anak kapal merupakan perkara yang penting dan diutamakan. Dalam situasi ini, MRCC Putrajaya dilihat telah membuat tindakan yang pantas, menghubungi kesemua kapal yang berhampiran serta melakukan koordinasi bersama TUDM di Labuan dan National Search Coordination Center Brunei bagi tujuan menyelamat. Berbalik kepada tindakan MRCC, MRCC pula sebagai satu pusat operasi untuk menyelaraskan operasi mencari dan menyelamat SAR ni, Maritime SAR, maka dia telah membuat satu tindakan yang betul, iaitu menghubung semua kapal yang berada di kawasan tersebut yang berhampiran untuk terus pergi situ dan memberi bantuan. Satu. Nombor duanya, dia telah berhubung dengan agensi-agensi lain yang berhampiran. Bukan apa, sebab siapa yang pernah bertugas di area Kuala Baram dan sebagainya, kita tahu arus tersebut bagaimana dia bergerak dan betapa kuatnya arus itu boleh membawa orang yang hanyut dari situ. Jadi memang betul dia telah berhubung dengan TUDM yang berada di Labuan dan juga pihak berkuasa Brunei untuk membantu, takut-takut ada yang terlepas ke sana. Jadi tindakan tersebut adalah betul, sebab kita tidak boleh menunggu kapal APMM untuk keluar. Dia tidak ada di kawasan itu pada waktu itu. Dia mungkin 7 batu nautika ataupun 10 batu nautika dan mengambil masa untuk sampai itu. Mungkin setengah jam orang boleh hanyut jauh. Jadi apa sahaja kapal lagi situ, termasuk komiti nelayan. Yang ini yang saya suka sangat tengok ni, sebab MRCC juga berhubung dengan komiti nelayan di kawasan di situ untuk turut sama membantu
dan ini berlaku. Jadi tindakan MRCC itu adalah bertepatan dan akhirnya kapal APMM sebanyak 2 biji juga sampai dan juga bot penggalang 23 dan meneruskan operasi EMSA di situ. Beliau juga sedar masih terdapat segelintir pihak kurang jelas tentang peranan dan fungsi MRCC Maritim Malaysia dalam sesuatu aktiviti menyelamat sehingga terdapat persoalan di media sosial mendakwa kapal aset kerajaan gagal bertindak pantas. Apabila kita lihat dalam IMSA volume 4 ni, dia ada dekat situ menerangkan berkenaan dengan peranan MRCC untuk maritim dan juga peranan Civil Aviation Authority of Malaysia untuk aviation Sebab tu dipanggil IMSA. Jadi kalau kita lihat saya tolak ke tepi maritim dulu, saya ambil kepada aviation. Apabila berlakunya kehilangan pesawat MH370 sebagai contoh ataupun yang paling recent lagi AirAsia QZ8501, itu satu contoh yang paling baik. Apabila berlakunya satu insiden kapal terbang menjunam ke laut, maka CAM lah, kita bagi contoh, CAM akan berhubung dengan MRCC dan beritahu lokasi terakhir kapal terbang tersebut dilihat. Okey, dari situ MRCC akan berhubung dengan semua kapal-kapal yang berada di kawasan untuk ubah dia punya haluan dan pergi ke kawasan tu, tolong confirm sama ada ataupun tidak. Kalau ada, bagi bantuan dahulu. Ini kita panggil first response. Okay, first response adalah siapa yang ada di situ membantu dahulu sebelum sampainya bantuan. Sebagai contoh lagi, kalau kita nak bagi di highway, accident, apa yang kita buat? First kali orang akan telefon. Okey, kita telefon katalah PLAS, dan PLAS akan tanya bagaimana keadaan dia orang apa semua tu kan. Dan kalau ada bantuan siapa yang tu boleh tolong dulu, payungkan ke apa ke, bagi keadaan menjadi lebih selamat sebelum respons daripada ambulans kerajaan tiba. Kan, itu dia punya perumpamaan dia. Jadi MRCC dia punya kerja dia ialah ambil maklumat siapa yang ada di situ, bagi first response sebelum kapal kerajaan tiba. Menurut beliau lagi, yang telah berkecimpung selama 25 tahun dalam industri keselamatan aeronautika dan maritim, pentingnya seseorang itu mengambil tahu dan serius dalam berhadapan sesuatu situasi kecemasan di laut. Yang pertama sekali untuk kapal-kapal yang besar lah, kapal-kapal komersial yang penting ialah buat semua drill yang sepatutnya untuk semua anak kapal. Nombor 2-nya kita punya GMDSS drill, Global Maritime Distress and Safety System punya drill. Kita kena buat yang tu, jangan tak buat. Dan auditor daripada syarikat masing-masing kena strict pasal benda-benda ni. Berkenaan dengan life raft, kedudukan life raft. Semua orang kena tahu. Macam bila kita dalam oil and gas, bila kita pergi on board kapal ataupun pelantar, dia akan bagi kita satu kad menunjukkan, okey, awak Rahmat, life raft awak nombor 1 ataupun lifeboat awak nombor 1. Jadi bila jadi apa-apa, kita dah tahu dah, kita akan master ikut line nombor 1 dan semua akan pergi ke lifeboat ataupun life raft tersebut. Nombor 2-nya ialah drill mestilah dibuat. Audit drill mesti buat snap drill. Jangan audit tengok kertas, oh drill ada, response time ada dan terima. Tak. Buat snap drill, tengok betul tak kru faham ataupun tidak faham dengan keadaan tersebut. Nombor 3 ialah master kena selalu update dengan keperluan SOLAS, collision regulation dan sebagainya. Itu semua kena faham dan kena master betul-betul. Nombor 4 ialah agensi ataupun syarikat-syarikat yang ada memiliki kapal-kapal komersial, pada saya mesti buat engagement dengan APMM dan Jabatan Laut lebih kerap untuk mengetahui di mana kelemahan mereka dan bagaimana nak perbaiki. Untuk macam bot-bot kecil macam nelayan ataupun kaki pancing dan sebagainya, kita ada benda-benda lain seperti EPIRB, kita ada ELT untuk bot, dan kita ada juga pada kita ni PLB, yang itu saya tengok APMM sering keluarkan di media sosial, kepentingan adanya PLB. Kalau kita jatuh di atas laut,
jangan harap kita akan berada di tempat yang sama dalam masa 1 jam. Kadang tu 10 minit pun kalau macam kata masa tu bulan fasa purnama penuh, kita akan hanyut agak jauh. Saya pernah hanyut. Saya pernah hanyut dekat 3 batu nautika daripada kawasan saya turun menyelam dalam masa sejam. Jadi kalau orang mencari di tempat yang dia nampak kita lah, dia takkan nampak kita dekat mana dah. Jadi ini ya kepentingan untuk komuniti maritime dan terutama sekali ni kaki-kaki pancing ni. Ya, tentukan anda membawa PLB di mana saja anda pergi, terutama sekali di tengah laut. Apa-apa yang berlaku, awak activate PLB ni, MRCC akan tahu di mana kedudukan anda dan cepat boleh menghantar bantuan ke situ. Setakat ini dahulu perkongsian MCG Report kali ini. Dan kepada anda komuniti maritim, pertingkatkan tahap kesedaran keselamatan diri anda. Tangguhkan sebarang aktiviti tidak perlu. Memandangkan negara ketika ini berhadapan perubahan angin monsun serta tempias taufan Molave di Laut Cina Selatan. Dan tidak lupa stay safe at home kerana negara masih dalam keadaan dibelenggu serangan COVID-19. Teruskan sokongan anda dan berjuanglah dalam memutuskan rantaian COVID-19. Anda juga pejuang barisan hadapan. Kasihanilah anak-anak kecil. Mereka tidak lagi bebas bermain di luar kerana bimbang akan wabak ini. Assalamualaikum dan kita jumpa lagi. Dan akhir sekali, harapan saya, orang di luar sana sentiasa mendoakan kami supaya sentiasa diberikan kesihatan yang baik untuk mempertahankan kedaulatan dan keselamatan negara kita. Allahu Akbar!